A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita rafakkan kesyukuran yang tidak terhingga atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa pernah putus. Dan dengan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam, dengan nikmat kesihatan dan masa lapang yang membuatkan kita dapat hari ini sama-sama hadir di rumah Allah, kan, di masjid Masjid Bandar Tun Husin On. Sebab ada satu lagi tu Tun Dr. Ismail dia Tun kan. Baik. Nikmat Allah bagi kepada kita juga yang kita tak pernah cukup masa untuk mensyukurinya. Nikmat dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, satu persatu Allah bagi kepada kita tanpa pernah dicabut lagi sehingga hari ini. Dan ketika mana Allah mencabut nikmatnya pelan-pelan, waktu itulah baru kita merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sentiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama perjalanan hampir 1 jam. Sepanjang perjalanan ada panas, ada hujan. Dia bertukar-tukar, hujan panas. Dan saya naik motor. Dia berasa lah kan. Dengan suami berempit. Hari ini anniversary. 10 ni anniversary. Saya berkahwin pada 10 bulan 10 tahun 2010. Jam 10 pagi. Ni pun anak saudara tolong ingatkan. Dia tak ingat dah lama lah kan. Alhamdulillah, ala kulli hal, sampai ke sini. Jadi kita kata ni saya pertama kali lah diperkenalkan umur berapa kan. Biasa umur ni rahsia, tapi tak apalah, memang tua dah pun kan. Dah tak muda lagi, tapi berjiwa muda mudah-mudahan kan. InsyaAllah tu yang membuat kita semangat untuk teruskan hidup kan. Baik, jadi kita punya tajuk pun special kan hari ni kan. Wanita fahami fitrahmu kan? Jadi yang hadir hari ni semua wanita saya ingat, tapi ada juga tu kat luar kan. Dah tentu mereka juga lahir dari rahim seorang wanita. Jadi bila sebut wanita ni, tak ada siapa pun yang termiss, tak ada siapa terlepas daripada kaitannya dengan seorang wanita. Dan apalagi secara khusus kita sendiri adalah wanita. Jadi saya ingat, kalau tiba-tiba disuruh wanita fahamilah fitrahmu, maksudnya ada yang tak faham fitrah kan? Kan? Maknanya kita sebagai wanita, apa tu? Bukan mic ni kan? Ada mic lain ke? Lain ni. Testing. Baik. Jadi makna kita sebagai wanita, apa perlu dan pentingnya kita memahami fitrah kita. Dan kenapa pula nak kena dah sampai umur berapa ni baru nak tahu fitrah kita kan? Sejak lahir-lahir tu mungkin tak ada orang pernah bagi tahu fitrah kita. Dan sebenarnya bila kita tak tahu fitrah kita sebagai wanita, kita lahir ke dunia ni, tahu-tahu kita jadi perempuan, ada yang jadi lelaki, ada yang jadi perempuan, kemudian kita hanya menjalankan hidup macam yang orang lain buat gitu. Dan kita tak tahu wanita ni apa beza dengan lelaki, apa samanya dengan lelaki. Yang pertama, bila kata wanita dengan lelaki, dua sahaja jantina manusia yang Allah cipta kat dunia. Dia tidak ada jantina ketiga. Jantina ketiga ni kadang-kadang nama dia confuse kan? Kadang-kadang nama dia macam-macam nama lah. Sekarang dah ada, kalau isi borang dia dah ada jantina ketiga tu. Ada sebahagian, ada setengah-setengah borang-borang tertentulah kan, ada yang memang letak jantina ketiga. Jadi kadang-kadang letak jantina tu not sure. Ada jantina ketiga not sure. Jadi kita kalau dah mula-mula sekali jantina pun dah tak pasti. Kita tak tahulah apa akan terjadi. Dan selepas daripada tu, sebab kita tahu setiap daripada kita bila lahir ke dunia ni, kita ada tanggungjawab. Kita ada hak dan tanggungjawab, yang mana Allah bagi kepada kita hak dan tanggungjawab sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan pada kita. Dengan tu maka Allah ciptakan dalam dunia ni jantina laki dan wanita sahaja, supaya masing-masing tu dah ada job scope,
bunyi sikit. Job scope kan? Dia susah sikit. Susah. Dia ada list job scope kita dan juga ada list juga tentang hak-hak yang kita patut dapatkan. Jadi bila kita tahu tentang hak dan tanggungjawab, maka semuanya itu akan ditanya balik di hadapan Allah. Maknanya ibaratnya kita hidup kat dunia ni, kita study tentang soalan exam yang akan ditanya di hadapan Allah. Dan paper exam kita tak sama soalan dia antara lelaki dengan perempuan. Dan paper exam kat akhirat sana hanya ada 2 saja, lelaki dengan perempuan. Dia tak ada yang ketiga tu. Jadi yang ketiga ni nanti Allah akan bagi dia paper exam lelaki atau perempuan berdasarkan kepada yang mana satu Allah cipta dia, bukan yang dia dah ubah sendiri. Yang Allah cipta dia yang mana, yang itu paper exam dia. Sebab itu bila dia dicipta dengan jantina lain, kemudian dia ubah jadi jantina lain, itu masalah sangat besar. Sebab confirm jawab exam salah semua. Contoh kan, exam kat depan Allah ni, contoh kalau perempuan nanti ditanya, sejauh mana kamu telah mentaati suami kamu. Agak-agak kalau dia dulu perempuan, dia dapat soalan tu, tapi dia dah tukar jadi lelaki, dia boleh jawab tak soalan tu? Tak boleh. Mana suami dia? Suami dia lelaki ke perempuan? Kan? Dia jadi susah kan? Kemudian kalau misal katalah dia lelaki, paper exam dia soalannya, sejauh manakah kamu telah pun melindungi keluarga kamu. Dia dulunya memang lelaki, lepas tu dia tukar jadi perempuan. Dia boleh tak lindungi keluarga dia dengan keadaan dia sebagai dia tak kuat lagi lah kan? Bila perempuan maknanya secara fizikal dia tak kuat kan? Dia tak dapat jadi Power Rangers kan? Power Rangers yang lelaki tu, dia tak boleh nak melindungi dengan baik. Maka dia akan ada masalah ketika nak jawab depan Allah. Yang lagi confused waktu solat, nak masuk belakang ke depan kan? Dan dia sangat mengganggu orang di sekitar kan? Dan kalau pergi Mekah pula, di Mekah sana nak pakai yang mana satu kain ihram kan? Pakaian ihramnya yang mana satu. Jadi akan ada banyak masalah kan? Selepas daripada tu. Jadi makna Allah cipta kita dengan jantina yang tertentu. Kalau adalah satu lagi yang dalam Islam diiktiraf yang namanya khunsa. Khunsa ni dia memang lahir dengan 2 alat kelamin, tetapi dia tetap tidak dikatakan sebagai confuse. Tak, dia tak boleh confuse. Sampai satu umur balik je dia dah boleh detect sebenarnya mana satu alat kelamin yang berfungsi. Jadi jantina dia akan ditentukan daripada mana yang berfungsi. Sebab dia takkan fungsi dua-dua. Dia tak boleh kalau sebab dia kait dengan organ dalam juga kan. Kalau dia boleh datang haid, bermakna dia ada rahim. Sebab orang kalau tak ada rahim, dia tak boleh datang haid. Haid tu kan darah daripada dalam rahim. Jadi maknanya dia ada fungsi. Yang mana berfungsi, itulah jantina dia. Dan kita bersyukur hari ni kalau kita memang dilahirkan pure, 100% wanita asli tanpa perlu confuse dan tanpa perlu ada masalah untuk kita fikirkan jantina kita. Itu satu nikmat yang sangat besar. Sebab orang kalau dah confuse, kalau jantina aja dah confuse, hidup dah tak aman dah. Macam mana agaknya nak memajukan dunia kan? Nak berfikir tentang meninggikan kalimah Allah, dah itu semua sebab confuse diri sendiri, tak sudah-sudah kan? Jadi kita satu nikmat yang besar, kita tahu sekarang jantina kita semua wanita, insya-Allah semua asli. Insya-Allah dia beza orang lelaki ni kalau jadi perempuan, biarlah gebu macam mana pun dia, kita tahu dia lelaki. Sebab lelaki dan wanita tu bezanya bukan sekadar secara fizikal. Fizikal boleh function, tapi pemikiran tak boleh. Perasaan tak boleh. Hormon-hormon dalam badan tak boleh. Suara. Ni ada ketul kat sini kan. Kalau orang lelaki, dia nak buang macam mana pun ketul dia tu masih kelihatan. Dan suara dia takkan dapat macam perempuan. Dia boleh belajar, memang dia orang belajar kan. Dia boleh belajar nak buat suara macam perempuan, tapi kita tahu itu bukan suara asli. Dia ada cara dia keluar dari hidung lah macam mana dia punya cara tu. Ada yang sampai operation nak buat suara jadi macam perempuan juga. Tapi tu memang kita kata sebab itulah memang tak mungkin untuk diubah. Sebab memang Allah dah cipta semua, luar, dalam, atas, bawah, pemikiran, dalaman, semua memang beza. Dan beza yang sampailah disebutkan, orang putih dia ada tulis buku kan, men are from Mars, women are from Venus. Laki daripada planet Mars dan wanita daripada planet Venus. Nak kata bezanya kita macam alien.
Sebab tu kalau mula-mula kahwin dulu terkejut kan. Yang laki kata aku tak faham lah perempuan ni. Yang perempuan kata orang laki ni tahu macam mana tahu. Kita rasa tak faham lah cara dia fikir. Sebab rupanya memang banyak beza. Cuma persamaannya, satu sudut persamaan dari segi fitrahnya, kita sama-sama manusia yang punya anggota sama. Sebab tu kadang-kadang kita perhati tengok, ada orang anak laki dia muka mak. Ada kan, mesti ada kat sini. Anak laki muka mak. Tapi kenapa kita tahu dia laki? Padahal muka dia muka mak. Dia pernah perhati macam mana beza dia tu? Atau mungkin abang dengan adik perempuan dia muka sama, muka mak dua-dua. Tapi kita tahu itu abang, yang tu adik perempuan. Maknanya tetap beza laki dengan perempuan. Sedetail itu Allah ciptakan. Kadang kalau kita perhatikan satu-satu kan, mata mak, hidung mak, mulut mak, memang sebiji muka mak. Tapi ni edition laki. Dia beza. Allah cipta struktur kulit yang beza kan. Kemudian bentuk-bentuk tu walaupun sama memang bentuk mak kan, memang muka mak, tapi tetap dia berbeza. Itu detail, sangat detail ciptaan Allah kan. Dan maknanya kalau kita perhatikan macam mana Allah boleh cipta kita sebagai wanita juga dengan segala sedetail-detailnya. Salah satunya bila kita sebut kulit kita memang dengan laki tu beza. Kalau dari segi secara apa kita kata saintifiknya, ketebalan kulit lelaki 1.5 kali ganda lebih tebal daripada kulit wanita. Sebab itu sebenarnya kenapa Allah bila bagi hukum hakam kepada kita, bermakna itu sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Kenapa kita kena pakai pakaian tutup aurat lebih pada lelaki? Salah satunya pakaian kita tu adalah kulit kita. Kulit yang nak menambahkan lapisan yang tak cukup 1.5 tu daripada laki. Laki tak apa, nampak betis. Sebab dia ada 1.5 tu, itu kita kena ganti dengan kain. Kalau tidak, kulit kita akan mudah rosak. Lepas tu kita tanya pula, dah kenapa bagi kita kulit nipis? Kenapa tak sama dengan laki, sama tebal? Tak ada keperluan untuk kita berkulit tebal. Sebab sebenarnya nipis kulit tu lah yang membuatkan dia lembut dan halus. Tebal tu lah buat dia kasar. Tengok kulit buaya dengan kulit ayam, mana lembut? Kulit buaya tu tak usah nak gosok-gosok lah, lama-lama tangan kita jadi macam buaya kan. Sebab memang kulit dia tebal dan ada keperluan untuk dia. Lelaki Allah ciptakan dengan fitrah, dengan fizikal yang macam tu, sebab Allah bagi dia tanggungjawab sekaligus sama sesuai dengan fitrah dia, tanggungjawab untuk keluar bekerja. Wanita dia tak ada tanggungjawab keluar bekerja. Tapi kalau nak keluar juga tidak dihalang. Diharuskan dengan syarat gitu kan. Ada syarat-syarat dia supaya tujuan syarat-syarat tu adalah untuk menjaga diri kita. Jaga diri kita supaya tak rosak lah. Secara fizikal pun kita boleh rosak, secara dalaman pun kita boleh rosak. Itu yang kita sebutkan sebagai sebahagian daripada fitrah-fitrah yang ada pada kita, wanita dan lelaki. Baik persamaannya kita sama-sama manusia, persamaannya juga kita sama-sama berhak untuk mendapatkan syurga Allah SWT. Jadi syurga Allah ni dia open kan, dia terbuka kepada sesiapa sahaja yang beramal soleh tanpa mengira jantina. Walaupun nanti kita mungkin akan jumpa kan beberapa dalil ataupun kata sabda Nabi SAW yang menyebut tentang kekurangan wanita. Wanita kurang akal, wanita kurang agama, Nabi sebut. Baik, adakah bila sebut kurang akal, kurang agama, maknanya kurang lah kita. Bila kurang, terutamanya kalau agama kita kurang, maknanya adakah kemampuan kita untuk masuk syurga tak sama dengan lelaki? Adakah lelaki lebih berkebolehan dan berupaya untuk masuk syurga lebih daripada wanita? Jawapannya tidak. Dan sebab kekurangan akal, kekurangan agama pada wanita ni, sahabiat masa dengar Nabi sebut macam tu, dia tanya balik, ya Rasulullah, apa yang kurang pada kami ni kan? Kurang agama, kurang akal tu apa kan? Apa yang kurang maksud kamu tu? Ini kaedah kita lah. Bila Nabi bagi tahu ataupun Allah bagi tahu dalam Quran, jangan jawab dulu, tanya dulu apa maksud dia. Dan kadang-kadang kita marah dulu. Banyak orang perempuan marah ni bila baca hadis Nabi kata perempuan kurang agama, kurang akal, banyak dalam neraka, kita marah dulu kan? Itu hadis yang sama tu, panjang hadis dia. Dan Nabi kata aku melihat banyak wanita dalam neraka. Sudah kan, kita pun ni apa pula kata kita dalam neraka ni, kita marah dulu. Tak kena ingat, bila Nabi bagi tahu, bermakna itu adalah satu makluman daripada pencipta kita. Nabi kan
la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tak pernah bercakap daripada hawa nafsu. Semua yang dicakapkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua maklumat dalam Quran, semua maklumat dalam hadis adalah maklumat daripada pencipta kita tentang ciptaannya. Kita ni Allah cipta. Jadi Allah cipta kita, dia tak cipta tinggal macam tu saja. Dia bagi tahu kepada kita tentang manual cara untuk jaga produk ni. Produk yang maknanya kita ni manusia, Allah cipta, macam mana cara jaga kita ni lepas keluar kilang kan. Macam semua barang kita rasa ada buku manual kan. Handphone, saya ingat semua ada handphone kot kat sini. Tapi siapa baca buku manual? Ibu-ibu jangan baca, biasa dia serah ke anak, suami kan. Kita tak baca, kita beli je handphone, pandai guna WhatsApp, call, SMS. Lepas tu kalau pandai sikit, bolehlah tengok YouTube kan, tengok TikTok kan, tengok Facebook kan dalam tu. Lepas tu kalau handphone kita tu harga sampai RM5,555 pun, punya mahal tu, kita tak tahu function apa kan, pasal tak baca buku manual. Tahu guna hak basic je. Dia kalau nak tahu kehebatan handphone kita tu, dia kalau mahal biasanya lagi banyak function dia, lebih daripada setakat biasa-biasa. Tapi sebab tak baca buku manual, kita tak tahu kan. Nanti jadi apa-apa barulah tanya anak, baru tanya suami kan. Itu biasanya. Kalau ada yang tahu tu kira advance lah. Biasanya gitulah. Baik, jadi biasanya buku manual ni akan bagi tahu do and don'ts, supaya handphone tu akan sentiasa terjaga, supaya dia tak sakit kan? Supaya dia akan sentiasa kita kata full, dia punya penggunaan dia boleh digunakan secara maksimum. Sebab handphone ni kadang-kadang hang kan, penuh sangat ke, full space dia tak muat ke kan. Kita main ambil gambar video sampai dia warning kita kata penuh pun kita tak baca juga kan. Tiba-tiba tak boleh buka kan. Barulah kita tanya orang kan. Itu maknanya kita tak baca manual. Baik, kita wanita pun sama juga. Dan ada banyak wanita yang tak baca manual tu. Tahu-tahu lahir jadi perempuan kan, jadi wanita, patut tak baca manual do and don'ts, yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seorang wanita supaya kita sentiasa terjaga. Dan tujuan do and don'ts yang pencipta kita bagi adalah untuk menjaga kita supaya kita tak rosak. Dan rosaknya kita tu secara fizikal dan juga rohani, jasmani dan rohani, luaran dan juga dalaman kan. Kita panggil hardware dan software kan. Jadi semua tu kita nak jaga supaya dia sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebab nyatanya kenapa wanita, dan saya tak pernah dengar lagi ada lelaki bincang khas, lelaki fahami fitrahmu. Kita tak biasa dengar kan. Sebab biasanya zaman berzaman orang lelaki ni dia tak menghadapi apa-apa masalah dalam soal kehidupan dunia bila dibandingkan dengan wanita. Sebab dalam mana-mana tamadun dunia pun selalu wanita yang kena tindas. Dan selalu wanita yang dipandang rendah. Selalu wanita yang terperosok, yang satu ketika dulu pernah wanita ni dianggap sebagai barang kan. Dia bukan siapa tapi dia adalah apa. Maknanya selepas daripada berkahwin, suami meninggal, maka wanita, isteri dia tu boleh diwariskan. Bukan setakat tak dapat harta warisan, bahkan dia boleh diwariskan. Ikut nak bagi kat siapa, bagi saudara ke, nak bagi anak ke, nak bagi siapa-siapa tu, ikut macam barang. Itu pernah berlaku. Orang lelaki tak macam tu. Jadi sebab tu orang lelaki tak bahas sangat, sebab dia secara fizikal di dunia ni dia yang nampak super power, dia yang nampak hebat kan. Kan cerita superhero dia selalu mula dengan lelaki dulu. Ada Superman, lepas tu barulah muncul Superwoman kan. Sebab kalau super yang hebat-hebat ni biasanya orang akan pandang lelaki. Jadi itulah kehidupan zaman berzaman. Kalau zaman Cina kuno misalnya, itu wanita ni dianggap macam harta milik ayah dia. Ikut suka ayah dia nak buat apa-apa, mak tak boleh cakap apa-apa. Sampai tahap ayah nak pukul ke, nak rotan ke, nak seksa, nak bunuh sekalipun, dia tidak akan ditangkap. Dia tak salah bila bunuh anak perempuan ni. Nak dera anak dia ke, ataupun nak jual anak dia ke, nak buat apa pun terpulang. Itu dia jadi macam hak milik ayah. Kemudian lepas kahwin, tu dalam zaman Cina kuno, lepas kahwin,
Perempuan tu jadi hak milik suami dia. Suami dia boleh buat apa saja dekat isteri dia. Nak sakiti ke, nak sesa macam mana pun, isteri dia tak boleh mengadu kat siapa pun. Kalau dia pergi mengadu dengan ayah dia akan jawab, engkau suami kau punya. Itu wanita sebelum daripada datangnya Islam. Okay. Dan kalau kita tahu dalam India kan, Hindu pun dulu kan sampai tahap kalau suami mati, isteri kena mati sekali kan. Dia ada Shuti nama dia kan. Jadi kalau suami dia kan kalau mati dibakar kan. Jadi bila suami dia mati dibakar, isteri tu kena terjun dalam api yang sama, api yang tengah bakar suami dia. Wajib kan, dipanggil tu sebagai kesetiaan cinta. Tapi kalau isteri mati, suami tak payah mati. Itu yang jadi, memang macam tu. Kan tak adil kan? Memang tak adil. Sebab walaupun dia buat macam tu, perempuan tak boleh buat apa-apa. Dan secara fizikal kita lemah, kita dipandang lemah. Jadi kalau kita tahu cerita Maharaja Cina pun kan, gundiknya ada sampai ribuan, beribu-ribu gundik dia. Dan apa kerja mereka? Tiap-tiap hari dia hanya fikirkan untuk menggembirakan Maharaja dan juga melahirkan anak lelaki untuk raja kan. Siapa yang dapat lahirkan anak lelaki untuk raja, maka dialah yang akan jadi maharani, jadi isteri pada raja. Kalau tidak, dia dibuang macam tu saja. Dan habis umur macam tu saja. Untuk wanita tu seumur hidup hanya fikir yang tu saja. Macam tak ada nilai kan. Kita seolah-olah perasaan kita tak pernah difikirkan. Dalam bangsa Arab Jahiliah, Arab Jahiliah ni menganggap wanita ni kotor. Waktu kita datang haid tu, sama ada seorang wanita tu akan dihalau daripada rumah, ataupun dikurung dalam satu bilik, ataupun yang baik sikit ditinggal isteri dia dalam rumah dan dia yang pergi selama dalam tempoh haid. Kalau 7 hari lah dibiarkan macam tu saja. Dan dianggap semua benda yang disentuh oleh wanita ini adalah berpenyakit. Jadi dianggap haid tu penyakit. Dia sebenarnya kalau fikir logik kan, sebab semua tu kan diorang kan pakai logik. Kalau fikir logik, ada orang tiba-tiba keluar darah tak berhenti 7 hari 7 malam. Katalah keluar kot telinga, kita tak biasa tengok kan, dan kita tak tahu apa-apa ni, tak baca buku manual daripada pencipta tu, tahu-tahu orang tu berdarah telinga dia tu, keluar darah tak berhenti 7 hari 7 malam. Memang kita akan anggap sakit orang ni kan. Dan darah tu dah tentu dengan baunya lagi kan, dianggap kotor dan juga kita kata sebagai satu yang akan bawa malapetaka dalam rumah tu. Maka dihalau. Dah lah, kalau kena yang senggugut tu lagi kesian. Dihalau keluar rumah, pergilah mana-mana, pandai-pandai. Nanti dah habis darah tu boleh balik. Itu keadaan dia, manusia sebelum daripada Islam datang, sebelum daripada agama Allah ni diikuti. Dan sebenarnya sama dalam kalangan Bani Israel pun. Ingat kalau kisah Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS kan. Maryam ni kan ceritanya dia ni maknya mengandung umur berapa? Bukan muda, dah menopause 80 lebih. Banyak sebenarnya cerita Nabi Rasul yang dapat anak umur lanjut. Nabi Ibrahim pun 80 lebih kan, isteri dah menopause juga. Jadi menopause bukan penghalang untuk tidak lagi melahirkan anak. Sebab banyak sejarah menunjukkan boleh kan? Ada kat Malaysia, ada sebenarnya, cuma terpencil lah, kes terpencil. Jadi kalau rasa dah menopause, tiba-tiba rasa nak anak lagi, itu tak mustahil. Mana tahu. Jadi Sayyidatina Maryam, ibu kepada Nabi Isa ni, antaranya lah yang waktu tu ayah kepada Maryam ni namanya, nama dia ada dalam Quran, nama surah Imran. Surah Ali Imran tu, itu surah cerita tentang keluarga Imran. Jadi Imran ni ayah kepada Maryam. Dan kemudian dia orang ni tak ada anak sampailah menopause, sampai dah tua. Tapi tak pernah putus asa untuk berdoa. Jadi terus berdoa je, doa sampailah tiba-tiba dikhabarkan isterinya akan mengandung. Waktu itulah Imran rasa isteri dah menopause. Memang doa, tapi bila bagi tu terkejut juga. Doa tu sebab sangka baik dengan Allah. Itu tanggungjawab kita kan, sangka baik dengan Allah. Tak apa, doa je. Dapat tak dapat cerita lain. Tapi bila dikhabarkan akan dapat anak, isteri dia akan mengandung, terkejut. Macam mana ni, betul ke? Kan? Biar betul. Sampai Allah bagi bukti. Kan? Bagi tanda kata memang akan dapat anak.
Baik, bila tahu je nak dapat anak dan bila sah je ibunya, Hannah namanya, ibunya mengandung, Hannah bernazar. Jadi dia nazar masa tak tahu lagi baby lelaki ke perempuan. Tapi dia nazar bahawa anak yang lahir ini akan diserahkan kepada Allah. Jadi dia akan diletakkan di rumah Allah untuk mengabdikan diri di sana. Rumah Allah masa tu kita sebut sebagai makbad, tempat ibadah. Kalau kita macam masjid. Jadi kan kita ada Tok Siak apa tu kan yang berkhidmat tu masjid. Cuma beza dia, kalau Tok Siak apa semua dia ada rumah, ada quarters kan. Main dia berkhidmat sekali-sekala, kejap-kejap kan dia datang. Tapi masa tu kalau kata ada yang khidmat kepada makbad ni, kepada rumah ibadah, dia memang 24 jam duduk situ, tak balik rumah dah. Dan dia maknanya dia tak buat apa-apa selain daripada semata-mata membersihkan rumah ibadat, lepas tu buat baca-baca doa, lepas tu buat kira duduk situlah apa saja yang dia boleh buat untuk rumah ibadah. Okay. Jadi itulah kemudiannya bila dia nazarkan macam tu, tiba-tiba lahir perempuan. Masa tu Bani Israel ni antarabangsa yang cukup tak suka dengan perempuan. Dan dia sangat memandang rendah kepada wanita. Sebab Bani Israel antarabangsa yang sangat memandang tinggi kekuatan fizikal. Dia kuat kan, badan dia kuat Dia secara fizikal dia gagah. Masa kalau ingat zaman Firaun kan, Nabi Musa, zaman Firaun tu dia ada dua kaum, Bani Israel dengan Kipti. Jadi dua kaum ni, kaum Kipti ni kaum yang badan dia kecil-kecil sikit, agak lemah dan Bani Israel tu dia kuat secara fizikal. Sebab itulah mereka dipekerjakan, dijadikan kuli. Yang antaranya bina piramid. Yang bina piramid tu orang Bani Israel. Banyak orang mati, beribu-ribu orang mati semasa dalam proses bina piramid. Piramid ni batu dia besar-besar. Siapa pernah pergi, sebiji batu bata dia itu tingginya lebih tinggi pada kita. Sebiji je dan batu bata ni maknanya bentuk dia mendatar lah kan. Kalau tinggi dan lebih pada kita, maknanya lebarnya lebih lagi. Siapa dia boleh angkat sebiji batu bata tu? Itu diangkat oleh manusia. Dan tu Bani Israel angkat. Bukan seorang angkat satu lah, satu biji ramai-ramai angkat. Jadi itu maknanya keadaan Bani Israel. Bila tahu-tahu tiba-tiba anak Hannah tu perempuan, Hannah kata, aku kena hantar juga ke makbad ni sebab dah nazar. Nazar wajib ditunaikan, lagi-lagi nazar yang baik. Jadi waktu tu bila dihantar, Bani Israel tolak. Dia kata tak boleh, perempuan kotor. Dia terus ada main setting macam tu. Perempuan ni menyusahkan, perempuan ni lemah, perempuan ni akal dia lemah, perempuan ni otak dia tak berapa jalan. Macam-macam. Sampai sekarang sebenarnya ada je orang lelaki fikir macam tu kan. Saya pernah tengok satu interview. Lelaki ni dia, suami dia banyak. Isteri dia banyak. Dia lelaki kan, isteri dia banyak. Lebih daripada 2 ke 3 atau 4 gitulah isteri dia. Jadi bila dia interview, dia bukan orang agama tu. Dia cakap apa? Dia kata sebenarnya senang je nak kahwin banyak-banyak ni, sebab perempuan ni akal seminit, dia kata. Saya ingat ayat dia, akal seminit, dia kata. Maksud akal seminit tu apa? Tak boleh fikir panjang. Kita ni apa-apa hal emosi kan? Itu pandangan umum seorang lelaki. Jangan marah dulu. Dia fitrah dia memang macam tu. Sebab itu kenapa dari dulu orang nak pandang rendahkan perempuan. Dia anggap bila orang emosi tu lemah. Padahal Allah cipta kita, EQ kita tinggi. EQ tu keperluan. Emosi kan, emosi tu satu keperluan. Allah cipta setiap satu pasti ada keperluan. Kalau umumnya wanita tu emosi dia kuat, maknanya ada keperluan. Kenapa kita perlu emosi lebih? Salah satu keperluannya adalah untuk jaga anak, untuk baby. Kan mak lebih faham bahasa baby banding ayah kan. Kalau baby tu menangis, mak boleh agak dah, dia ni lapar ke, dia ni pampers dia ada isi ke, dia ni sakit ke apa, mak boleh agak. Kalau ayah, dia kira ajak main je. Dia kira kalau baby nangis ajak main je kan. Dia tak tahu budak tu lapar, bukan nak main dia. Maknanya sebab sensitiviti emosi. Jadi dia ada keperluan. Dan kita saling melengkapi. Sebab tu Allah ciptakan lelaki dan wanita itu saling melengkapi. Dan berlakunya perkahwinan mestilah di antara lelaki dan wanita, supaya kita dapat saling melengkapi. Dengan makna kata, bila saling melengkapi makna sifat beza. Kalau sama, bukan melengkapi namanya, tak lengkap-lengkap. Sebab kita manusia kan tak sempurna kan, ada banyak kekurangan kita.
Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 kan, Allah sebut tentang laki dan wanita ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu and inna akramakum 'indallahi atqakum. Baik, Allah nak bagi tahu, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan manusia tu di kalangan lelaki dan wanita, dan juga kami ciptakan pelbagai bangsa untuk kamu saling mengenali. Jadi laki dan wanita Allah cipta untuk saling mengenali, pelbagai bangsa juga untuk saling mengenali. Bila kata saling mengenali, maknanya kita tak ada istilah merendahkan mana-mana pihak. Sebab bila Allah kata saling mengenali satu benda yang kita perlu faham, maknanya kita tak sama. Kalau sama, kenal dah lah. Jumpa-jumpa je, kenal dah, kita sama. Ada, ni beza. Sebab tu disuruh saling mengenali. Jadi kalau kita ambil poin saling mengenali, tak adalah selalu gaduh sangat. Bila kita ambil poin alien tadi, alien jumpa alien, perang. Kan? Duk kira nak perang je, pasal semua tak sama. Kan? Kita kata bila datang daripada planet lain, lepas tu naik atas pelamin yang sama kan, akhirnya duduk dalam planet yang sama kan. Alien-alien ni akhirnya kalau tak mahu saling mengenali, maka kita akan saling berperang sebab kita tak sama kan. Misal kata kalau nak balik kampung tu kan, nak balik kampung ni selalunya orang perempuan lah yang busy mengemas kan, barang nak bawa balik kan, beg apa nak bawa masuk, apa bawa bekal apa semua kan. Orang lelaki sibuk tengok kereta kan, buka enjin depan, picit-picit tayar kadang-kadang tak picit, kalau tayar besar dia sepak kan. Nak cek tayar, lepas tu buka tengok bawah kereta, semua dia tengok kereta je. Kita duk berpeluh-peluh ni packing barang, dia buat tak tahu. Tu kalau nak buat gaduh, kita mula kata dah lah duk tengok kereta tu, apa lagi mes ni tolong packing. Paling kurang tolonglah jaga anak ni, duk kacau kita kan, duk kacau kita packing barang. Yang dia pula kalau nak buat gaduh, tu yang dia duk kata, apalah perempuan ni bawa barang banyak sangat, penuh bonet, rosak kereta. Kan bawa barang berat-berat, rosak kereta kan. Banyak sangat barang, penuh, sentiasa penuh bonet. Nanti kalau beli kereta besar lagi, penuh lagi kan, sampai beli lori pun penuh juga, yang sentiasa penuh kan. Kita pula kata kita memanfaatkan ruang yang ada. Jadi memang beza. Kenapa? Sebenarnya itu saling melengkapi. Cuba kalau perempuan saja yang jalan, tiba-tiba mati kereta tengah jalan. Pasal apa? Pasal enjin tak cek, rupanya tak ada air, kering, terbakar, berasap enjin kita sebab tak cek enjin. Kalau laki saja jalan, tengok dia bawa balik apa tu, anak-anak bujang bawa balik apa? Beg galas biji. Isi apa? Isi baju kotor. Mana ada nak fikir bawa hadiah ke, nak fikir bawa bekal apa, tak ada kan. Mana bila kita gabungan lelaki dan wanita, maka dia saling melengkapi. Kereta penuh tak apa, sebab ada orang tolong jaga enjin dia kan. Jaga kereta tu kan. Perlu juga bekal-bekal tu, terutama kalau anak kecil-kecil, tak boleh kalau tak ada bekal, nanti menangis dia kan. Jadi menangis, lapar semua, kita bukan boleh berhenti bila-bila masa. Kalau orang dewasa tak apa, boleh tahan lapar boleh ikut jadual. Anak-anak dia tak boleh. Jadi perlukan semua tu, perlukan saling melengkapi antara satu sama lain. Orang kalau jual kereta second hand, itu kita boleh tengok kereta second hand ni, dia biasa dalam iklan dia tu, kalau owner dulu perempuan, dia akan tulis lady owner. Pasal apa? Kereta owner perempuan dengan kereta yang owner lelaki lain tau, hasil dia lain. Kalau perempuan punya kereta memang bersih, cantik, berkilat, tak ada calar, wangi kan. Tapi enjin KO kan. Siapa pandai jaga enjin kereta sini? Kita paling pandai pun bawa pergi bengkel je. Dia cek semua kan. Kita nak buka enjin sendiri, korek-korek dalam tu ada apa tu, memang tak ada lah. Itu kalau ada dia wanita yang terlebih hormon lelaki kan. Dia kalau wanita betul, dia memang tak pandai biasanya. Saya ada kawan kereta dia elok sangat, dia pandai jaga kereta. Saya tanya je macam mana cara jaga kereta. Dia kata tengok jadual servis tu, pergi servis on time ataupun lebih awal. Pergi je lah. Jadi cara dia, pergi je hantar servis, lepas tu tinggal, nanti datang balik. Tu kalau kena orang bengkel jujur, okey, memang elok lah. Tapi maknanya bukan kita yang jaga enjin tu
Kan kita tak pandai nak jaga, kita boleh ikut jadual je. Tapi kalau kereta lelaki jaga, enjin okey. Tapi boleh tengoklah, cala-cala dia terkopek sana, kopek sini, bau semacam kan, debu melekat dalam debu celah-celah tu. Dia tak jaga dalaman. Saya tengok kereta yang tiba-tiba ada apa? Hello Kitty melekat kat cermin tu, kereta siapa? Kan, kereta orang lelaki tak ada tampal-tampal gitu. Tak ada gantung-gantung, tak ada letak-letak bunga ke, mantal ke, tak ada. Dan dia janji boleh jalan, enjin kalau boleh bunyi power lagi bagus kan. Bunyi sport lah. Dia yang dia fikir tu, nak tukar rim tayar, dia tak tukar warna sofa, dia tak tukar. Then cat kereta itu, kita kata yang dia pentingkan adalah keadaan enjin kereta tu. Tu beza memang beza kan? Jadi kita saling melengkapi. Okay? Jadi tu maknanya macam mana Allah ciptakan lelaki dan wanita yang kita memang berbeza, tapi kita ada persamaan. Jadi persamaan kita adalah pada kebolehan dan kemungkinan kita untuk memasuki syurga Allah SWT pada kadar amal yang kita lakukan. Jadi macam mana pula tadi Tadi ada hadis yang kita sebut awal tadi, yang Nabi SAW katakan wanita kurang agama. Kurang agama ni maksudnya apa? Nabi SAW jawab, kurang agama ni sebab ada wanita yang tidak solat pada ketika orang lain solat, dan tidak berpuasa pada ketika orang lain puasa. Maksud dia haid. Jadi haid menyebabkan kita kurang agama. Apa maksud kurang agama? Agama ni ulama sebutkan, bila kurang agama maksudnya, agama ni gini. Agama ni kalau kita kata orang tu kuat agama, maksudnya dia punya ibadat dia kuat. Kan? Ibadat dia kuat, iman dia kuat. Kan? Baik, bila kata kurang agama maknanya ibadah kurang. Jadi betul tak ibadah kita kurang? Sebab ada haid. Solat kita kurang tak? Sebab Nabi sebut tadi solat dengan puasa. Betul tak puasa kita kurang banding dengan orang lelaki yang misalnya, jangan banding dengan orang lelaki yang tak puasa, memang kita lebih lah. Kan? Orang lelaki yang puasa full, puasa penuh, dengan kita yang puasa penuh, sama-sama puasa penuh, kita akan kurang kan. Orang lelaki yang jaga solat penuh 5 waktu tiap-tiap hari, kita juga jaga solat, maka kita akan kurang. Jadi kat situ dia kata kurang. Tapi hadis tu bukan nak bagi tahu tentang kekurangan kita. Hadis tu nak bagi tahu bahawa kamu ni wahai wanita, bila kamu tak buat ibadah yang namanya solat dan puasa disebabkan oleh haid, itu jangan sedih. Sebab yang pertama, kamu sedang mentaati perintah Allah juga. Kemudian yang keduanya, bila kamu tengah menjalankan perintah Allah itu, jangan sampai kemudian lalai. Sampai berapa banyak orang bila datang haid merdeka, bangun tak pukul berapa? Kan? Cuti kan? Cuti, kalau dah cuti sembahyang sekali dengan cuti hari kerja, kan? Memang pagi tu pukul 10-11 baru bangun. Kan? Maknanya merdeka macam betul-betul tukar jadual, seolah-olah selama ni ikut jadual bangun sembahyang subuh tu macam terseksa sangat. Kan? Sampai bila ada peluang untuk tak bangun subuh, tak bangun juga. Tak mau bangun sebab peluang tak bangun. Padahal sebenarnya ini kadang-kadang mentaliti yang kita dah ajar juga sejak daripada kita diajar macam tu, kita pun ajar kepada anak-anak macam tu sejak kita kanak-kanak lagi. Dan kita sendiri pun masa bekerja pun sama juga. Hari bekerja, kita kerja bangun pagi, bangun awal pagi. Hari sekolah bangun awal pagi. Tapi duk target tunggu hari Sabtu Ahad. Sebab nak tidur, kan? Nak sambung tidur. Maknanya kita tak bahagia dengan jadual harian kita. Padahal kerja tak kerja, cuti tak cuti, memang itu sepatutnya jadual kita. Siapa yang tahu, yang menjaga ilmu kesihatan, salah satu daripada cara nak jaga kesihatan adalah dengan menjaga jadual hidup kita. Jadi jadual hidup kita kena disiplin, kan? Bangun tidur kena awal. Orang dulu bangun tidur pukul 3-4 pagi tu dah mula masuk dapur, kan? Itu yang sihat. Kan, kalau ikut secara saintifiknya, kajian menunjukkan bahawa tengah malam pukul 3 pagi itu kadar oksigen paling tinggi ada pada pukul 3 pagi, dan kebanyakan orang tidur. Jadi siapa yang bangun masa tu dia dapat oksigen banyak. Okay? Itu untuk sihat. Tapi dari segi agama pun memang adab orang beriman, kita akan bangun sebelum subuh. Siapa yang tidur tak dengar azan subuh, iman kita ni ada masalah.
Dan sebaiknya kita pastikan kita dengar azan subuh. Tak kira kita boleh solat ke tak boleh solat. Jadi tak ada istilah bila cuti je merdeka. Kan? Bebas sebebas-bebasnya, dengar azan pun buat tak tahu lah. Kan? Kita nak buat apa semua kita buat masa tu. Okay. Jadi yang Nabi nak bagi tahu kurang agama ni maksudnya jangan lalai, jangan leka sampai akhirnya kamu tu punya jadual hidup dah kira santai sangat. Padahal kamu sepatutnya menggantikan gantikan ibadah solat dan puasa yang tak boleh buat tu dengan ibadah yang lain. Jadi ibadah yang diajarkan untuk wanita untuk memperbanyakkan ada dua. Kan? Yang pertama, banyakkan istighfar. Istighfar kena banyak-banyak sebab kita ni terutamanya bila kita melangkah kaki daripada rumah sahaja, maka kita telah pun membuka ruang kepada syaitan untuk menjeling-jeling dan mencari di mana titik untuk menjadikan kita sebagai peluru dia. Syaitan ni dia ada senapang tapi tak ada peluru. Peluru dia kita, perempuan. Itu yang Nabi bagi tahu. Bila kita langkah kaki keluar daripada rumah je, maka syaitan dah menjeling-jeling kita untuk dijadikan senjata dia, untuk dijadikan peluru yang menyebabkan dia boleh merosakkan dunia ni dengan kita wanita. Baik, jadi fitrah wanita ni apa lagi? Fitrah kita yang kata syaitan boleh jadikan kita sebagai dia punya peluru tu. Sebab ada pada hadis Nabi, syaitan pun ikut hadis juga. Nabi bagi tahu, Nabi kata, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi lelaki selepas daripada ini melainkan wanita. Jadi syaitan tahu dah, maknanya fitnah ni, kena ingat fitnah bahasa Arab tak sama dengan fitnah bahasa Melayu. Bahasa Melayu fitnah maknanya tuduh kan, tuduhan tanpa bukti, itu kita panggil fitnah. Fitnah bahasa Arab, fitnah yang sebenar kalau kita jumpa dalam ayat Quran ataupun dalam hadis, fitnah maksudnya ujian. Ujian. Jadi Nabi kata ujian yang paling besar bagi lelaki dalam kehidupan dunia ni selepas daripada Nabi wafat nanti, maknanya menjelang akhir zaman kita ni adalah fitnah wanita. Sebab tu lelaki yang soleh dia akan selalu berdoa supaya Allah selamatkan dia daripada fitnah wanita, daripada ujian wanita. Jadi sekarang kita kan, wanita tu kita kan, ni yang mula nak rasa apa pula kata kita ni ujian pula dah. Dan dia bukan ujian. Berapa banyak yang rasa suami adalah ujian dalam hidup kita. Ujian yang paling besar dalam hidup kita. Ada isteri-isteri yang dah bertaubat dan dah rajin datang pengajian, rajin datang solat jemaah kat masjid. Suami masih lagi tidur-tidur tak solat. Memang dulu masa kita kahwin dengan dia, kita sama-sama tak solat. Tapi kita dah taubat, dah insaf, kita solat. Kita datang pengajian. Tapi suami masih macam tu. Ada kan? Tak ke suami yang jadi ujian pada kita, bukan kita yang ujian pada dia. Habis macam mana yang Nabi kata kita ni yang ujian kepada dia? Baik, sebenarnya kita kata sebenarnya setiap sesuatu yang ada di sekeliling kita dalam dunia ni semua ujian. Semua ujian, tak kira lelaki ke perempuan ke kan? Cuma secara identiti wanita tu dia khusus, secara khusus dia adalah ujian sebab satu, bagi orang muda jelas kan, bagi orang muda wanita adalah antara agenda yang paling besar dalam hidup dia. Maknanya yang belum kahwin tu memang antara agenda paling besar dia nak carilah calon isteri. Dia akan berbuat apa saja, berfikir macam mana cara pun untuk dapatkan seorang pasangan hidup. Sebab hidup dia takkan sempurna tanpa adanya wanita. Itu telah terbukti kan daripada asal awal penciptaan wanita, yang asalnya manusia ni hanya lelaki saja. Itu Nabi Adam AS. Tapi dengan segala kenikmatan dalam syurga, semua cukup sempurna ada, tetap Nabi Adam rasa tak cukup. Masih tak lengkap hidup dia. Sehingga akhirnya satu hari Nabi Adam tidur kan, bangun dari tidur tu tiba-tiba Nabi Adam tengok satu makhluk yang sama tapi tak serupa kan. Dia tengok ada kepala, ada mata, hidung, mulut, tangan, kaki semua macam dia. Tapi kenapa yang ni cantik? Tak macam dia gitu kan. Kenapa tengok dia lain kan? Kita kata walaupun sama-sama ada anggota yang sama, tapi kenapa lain gitu. Orang kalau tengok orang lelaki dari belakang tak teringin nak tengok. Tapi kalau tengok perempuan, 2-3 kali paling kepala. Walaupun tak tahu lagi itu nenek orang ke anak dara ke, tak tahu lagi, tapi dia kira nak tengok kan, asalkan perempuan. Kenapa beza gitu? Sehingga akhirnya Allah kenalkan inilah Hawa gitu. Jadi maknanya memang akhirnya bila ada Hawa, walaupun kemudian Nabi Adam
terpaksa meninggalkan semua kenikmatan syurga, turun ke dunia, tapi dengan adanya hawa hidupnya sempurna, tanpa nikmat-nikmat yang tadi dia dapatkan. Jadi memang sebenarnya nikmat adanya wanita ini lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lain. Ini nikmat yang paling besar, nikmat paling utama dalam hidup seorang lelaki. Ya, sebab tu orang lelaki biasa kalau isteri dia meninggal, dia kahwin lagi tak? Kalau perempuan suami meninggal, tak kahwin dah sampai bila. Jarang kahwin lagi tu, jarang. Ada tapi jarang. Orang lelaki yang tak kahwin lagi tu yang jarang. Biasanya memang kahwin lagi, kan? Ini yang anak-anak ni jangan halang kan kalau ayah nak kahwin. Jangan kata ayah tak sayang mak, kan? Ayah tak sayang mak sebab tu ayah kahwin lagi. Tak boleh. Nombor satu, anak tidak ada hak untuk menghalang mak atau ayah dia nak kahwin. Tak ada hak sama sekali. Kalau sampai kita halang dan kemudian mak ayah kita buat maksiat, berdosa anak-anak tu. Jadi tak boleh halang. Bincang elok-elok. Ataupun kadang mak dia nak kahwin, lagilah anak marah. Mak ni gatai. Sudah. Mak tak sedar ke mak umur berapa gitu. Dia keperluan manusia tak sama. Memang ada pun wanita yang mungkin usia memang dah lanjut, tapi dia memang jenis perlu suami. Bukannya nak apa, nak teman hidup, kan? Dia tak boleh lah duduk rumah seorang-seorang. Kadang-kadang anak beria nak teman mak ni, tak apa, kami pindah rumah duduk dengan mak. Mak kata mak nak teman hidup, teman sebilik itu, bukan teman serumah. Maksudnya bukan nak anak, memang nak suami. Mak dia memang jadi kena ada suami, bukan gatai dah. Kan? Atau kita contoh mak pasal jarang-jarang kan mak nak kahwin lagi. Biasanya ayah. Dan kalau ayah orang tak kata gatai, orang kata ayah tak sayang mak. Kalau mak orang kata gatai. Pelik sikit, apa tua-tua nak kahwin ni kan? Tapi sebenarnya memang keperluan manusia tak sama. Jadi maknanya kenapa biasanya lelaki dia nak kahwin lagi? Salah satunya sebab memang itulah kesempurnaan hidup dia. Kat dunia ni dia takkan cukup tanpa ada pasangan. Kalaupun dia bertahan tak kahwin lagi, dia sedang bertahan. Mungkin dia sebab dia sayang anak, kan? Anak semua tak setuju, dia pun sayang sangat dengan anak, dia pun tak apalah kan, ikut je lah apa anak cakap, tapi dia duduk tahan perasaan, kan? Jadi sebab tu kita kata sebenarnya kalau kita ni pesan kalau ibu-ibu yang masih ada suami kan, jangan wasiat, jangan pesan kat suami, bang kalau saya mati jangan kahwin lagi. Jangan pesan macam tu, sebab nanti kalau jadi betul kita mati dulu, tiba-tiba dia nak kahwin tapi duk tengyang-nyang kita punya pesanan, sampai dia tak jadi kahwin betul. Sebab dia memang sayang kita. Dia kahwin ni kadang-kadang untuk orang lelaki dia bukan mesti sayang. Untuk orang lelaki dia kadang tak sayang pun dia boleh kahwin. Dia perlu ada teman hidup tu je. Okay? Jadi memang dia sayang kita, tapi bila kita pesan macam tu, dia duk dengar-dengar gitu kan, tengyang-nyang gitu. Kahwin pun duk mimpi-mimpi lagi ayat tu kan. Jadi akhirnya tak boleh. Kalau dah kahwin pun dia boleh cerai balik. Sebab sayang ke isteri dia yang dah meninggal. Sebenarnya dalam keadaan tu kita yang akan sakit dalam kubur tu. Kenapa? Sebab kita tinggalkan wasiat yang menyakiti suami kita. Suami kita perlukan pasangan untuk menjaga dia daripada maksiat, untuk membuatkan dia boleh tunduk pandangan, sebab supaya dia ada isteri kan. Jadi dia tak adalah nak tengok perempuan-perempuan lain. Dia nak jaga agama dia, nak jaga keimanan dia. Tiba-tiba kita tak bagi. Dalam kubur tu orang menyesal, macam mana dia boleh dah nak bangun balik cakap dengan suami, cancel wasiat. Tak boleh dah. Kalau kita bangun cakap jadi hantu pun dia lagi takut, kan? Nak jadi hantu cakap dengan dia kan, abang cancel wasiat, kahwin. Lagi dia takut. Sudah, hantu bini aku perli aku, dia kata. Maknanya ini keimanan kita perlu faham daripada zaman kita hidup lagi. Hakikat hidup kat dunia tak sama dengan setelah kita mati. Bab jealous, sakit hati, makan hati, patah hati, semua tak ada dalam kubur. Sebab kita dah busy dah kan. Dalam kubur kita hanya fikir tentang amalan kita. Orang yang hidup kat dunia tu, biar dia teruskan hidup dia. Cara macam mana, apa yang dia buat, kita takkan ada masalah. Kalau tiba-tiba contohlah kita ada satu peti barang kemas, lepas kita mati bini baru dia pakai semua, sakit hati tak? Kalau kita masih hidup, ya sakit hati. Tapi kalau dah mati, dah kan? Selagi mana itu memang menjadi hak dia. Tapi kalau tak berhak, memang kita sakit hati juga.
Sebab sepatutnya tu dia jadi pusaka kan. Pasal apa dapatkan bini baru tu tak betul juga. Sepatutnya pusaka dapatkan anak-anak. Tapi suami tak bagikan anak-anak sebab anak-anak tak tahu pun kita ada peti tu. Suami seorang je tahu kan. Dia sembunyi. Itu salah. Yang tu kita sakit. Sebab apa? Sebab kita yang tak mendidik orang dalam rumah kita supaya faham hukum. Sepatutnya semua faham hukum, cari mana harta kita semuanya kena difar'idkan, kena dibahagikan. Bab tu je. Tapi kalau bab sebab bini baru dia pakai tu tak ada. Kita tak sakit hati. Tak ada tiba-tiba dia tengah pakai gelang kita sampai ke siku kan. Tiba-tiba bangun dari kubur kan. Waktu tu kita kata, saya nak minta balik saya punya gelang-gelang tangan. Tak ada dalam kubur nak pakai, buat apa gelang? Tak ada guna kan. Masa tu kita bergelangkan azab-azab dalam kubur kalau kita hidup dalam keadaan yang tak baik. Dan kita juga sebenarnya menikmati nikmat dalam kubur yang jauh lebih nikmat daripada dunia kalau kita hidup dalam keadaan yang baik masa kat dunia. Itu kehidupan alam yang berbeza. Jadi tak boleh bayang alam sana macam alam sini. Yang jadi terpengaruh cerita kita bayangkan alam sana macam alam sini tu pasal duk tengok cerita hantu. Orang nak buat cerita hantu tu, semua hantu tu macam orang belaka. Kan dah bentuk pun macam orang. Lepas tu semua benda yang dia nak, semua yang manusia nak. Padahal dia tak nak pun sebenarnya. Kan? Tiba-tiba nak balas dendam. Contoh kan. Dia sebenarnya kalau dah mati dalam kubur tak ada lagi istilah balas dendam. Sebab kita sibuk dengan amal kita. Macam manusia pula dah ada buat kan. Hantu tu macam manusia perasaan dia. Tengok suami kita naik kereta dengan isteri baru, kita bangun depan kereta dia. Jealous, sakit hati. Tak ada. Kalau dah mati tak ada lah. Dia tak pernah berlaku lagi setakat dia. Tak ada masuk berita kan. Mana tak ada lah. Itu cerita hantu kan? Pengaruh-pengaruh yang bahayanya kalau sampai membahayakan akidah. Sampai kita akhirnya percaya, sampai takut nak bangun solat tengah malam kan? Sebab dia bayang makhluk-makhluk ni kan. Daripada cerita yang kita tengok. Itu yang mengganggu akidah kita. Baik. Itu fitrah satu yang ada pada wanita. Dan ada lagi satu fitrah yang ada pada wanita bila sebut mengenai fitnah ni, yang Allah sebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Tu awal dia. Lepas tu ada sambungan wal banin wal qanatir ila akhir ayat. Tapi nak kata Allah menjadikan pada manusia itu perhiasan. Dan hiasan yang paling utama dan besar, yang paling kita kata hiasan yang kita kata diakui oleh semuanya dan dirasakan tu sebagai hiasan yang paling hebat tu adalah wanita. Sebab tu ayat tu mula sebut nisa. Yang pertama, minan nisa. Nisa ni, nisa wanita kan. Kalau bahasa Arab dia wanita boleh jadi nisa, boleh jadi mar'ah. Maknanya wanita ni kot Melayu wanita, bahasa Arab dia nisa ataupun mar'ah, bahasa Inggeris dia woman, woman ataupun female, bahasa Turki kadın, bahasa Mandarin nu. Tak apa, tak tahu tak apa. Tapi kita ada perkataan wanita ada dalam semua bahasa. Sebab ada setengah perkataan tak ada dalam semua bahasa. Maknanya dia tak mesti wujud di mana di semua tempat. Tapi kalau wanita sentiasa ada dalam semua bahasa. Baik. Jadi wanita ni dikatakan sebagai hiasan dunia yang paling indah, yang paling utama. Sebab tu bila kita kata tadi, dia sebenarnya ayat ni seimbang dengan bila Nabi katakan fitnah paling besar adalah wanita, ujian paling besar adalah wanita. Sebab dunia ni dia punya fitrah dia, hukum alam dia ialah semakin besar satu ujian, maka semakin besarlah, semakin besar satu nikmat, maka semakin besar ujiannya. Itu dia punya hukum alam istilahnya. Contoh gini, main sini ada yang datang naik kereta. Okay, nikmat naik kereta, duduk dalam aircon, tak kisahlah hujan ke panas ke, sama je dah. Kan, sebab dalam tu ada aircon. Tapi ada ujiannya. Kereta ni maintenance lagi mahal daripada motor kan. Tayar dia, lepas tu kalau nak rosak banyak benda boleh rosak. Kalau motor tak banyak, tayar 2 biji je kan. Tayar kereta 4 biji, kalau nak tukar kan tukar 4 biji. Motor 2 je kan. Kemudian enjin kereta kau main besar lagi, enjin motor kecil je. Jadi maknanya sebab nikmat dia lebih, macam tu juga ujian dia akan lebih. Kereta pula, ada orang naik kereta mahal, ada yang naik kereta biasa. Kalau BMW dengan kancil,
Oh, itu dia punya perbandingan kan. Bagaikan langit dengan bumi kan. Kalau sekali tayar pancet, kalau tayar tu tayar BMW, habis gaji sebulan kan. Untuk orang yang gaji biasa-biasa lah kan, tiba-tiba nak pakai BMW. Ada lu seorang, ada kawan saya tu, dia baru berniaga. Lepas tu orang ajar dia, kalau berniaga ni kena pakai kereta besar kan, supaya nampak confident sikit. Dia pun ikut nasihat tu. Masa tu income 2-3 ribu je sebulan, baru mula kan. Hutang tu ada banyak lagi. Tiba-tiba pakai BMW baru beberapa hari, tayar pancet. Pancet bocor kan, kena tukar. Sekali tukar kena berapa ribu tu lah, sebiji tayar. Dia dengar tu, habis income dia sebulan, pening kepala. Kejap dia pakai, lepas tu tak jadi. Dan ada juga viral baru ni, dia pakai kereta Alphard kan. Dia sebut kat situ, ingatkan gaji 10,000 cukup untuk pakai kereta Alphard. Rupa-rupanya tak sampai berapa bulan kena tarik. Tak mampu bayar loan satu, lepas tu dia nak maintenance kan, lepas tu minyak pun boleh tahan kan. Jadi maknanya makin besar kenderaan tu memang makin selesa kan, makin sedap kita, tapi dia punya ujian pun makin banyak. Atau kita kata azab dia lah kan. Azab dia kalau sekali azab banyak teruk kan, nak kena fikir, nak kena betulkan, nak kena baiki, maintenance semua susah nak fikir. Sebab tu orang yang kereta besar-besar tu biasa ada pemandu dia yang tolong fikir pasal kereta tu. Sama dengan rumah, makin besar rumah makin risau kita kena pasang CCTV. Rumah setinggan ada CCTV? Tak ada. Dan sebab rumah dia kecil je, dia tak payah risau. Pencuri tengok pun tak teringin, walaupun dia buka pintu rumah seluas-luasnya. Dan maknanya nikmat dia pun biasa-biasa. Rumah dia mungkin tak ada aircon kan, angin luar, kipas pun mungkin tak ada. Tapi sebab tak ada kipas, dia tak payah fikir kipas rosak. Tak ada aircon, tak payah fikir aircon rosak. Kalau paip bocor, satu je paip rumah dia kan? Jadi dia tak payah pening nak cari paip mana bocor. Tapi kalau rumah bagikan istana kan, 3 tingkat, ada lift pula tu. Sekali paip bocor, nak korek belah mana tak? Kan? Paip dalam rumah tu ada 33 biji contoh. Mana satu lah yang bocor nak kena cari punca. Jadi maknanya makin besar nikmat memang makin susah. Itu dunia. Jadi maknanya kesinambungan dia adalah wanita ni memang nikmat paling besar. Sebab tu waktu dia jadi ujian, dia juga ujian paling besar. Kalau dia bukan nikmat paling besar, dia bukan ujian paling besar. Jadi kan adil kan? Okey kan kita jadi nikmat paling besar? Jadi kena terima hakikat kita juga merupakan ujian paling besar. Jadi ujian yang datang daripada wanita ni sifatnya apa? Yang pertama fizikal. Itu kita maklum kan, bahawa wanita ni disuruh untuk menjaga auratnya, salah satu untuk jaga diri kita, dan juga kita nak bantu orang lelaki untuk dapat menundukkan pandangan kan. Itu satu secara fizikal. Baik, selain daripada fizikal yang kita semua tahu, Saidina Umar Al-Khattab juga pernah sebut aku lebih suka berjalan di belakang seekor singa daripada berjalan di belakang seorang wanita. Nak marah tak? Kita teruk pada singa ke? Singa betina kot lah kan. Tapi kenapa sampai Saidina Umar kata jalan belakang singa lagi aman, maksud dia lagi tenang daripada jalan belakang perempuan? Ini hanya perkataan macam ni hanya akan keluar daripada lelaki yang beriman sebenarnya. Sebab apa? Sebab jalan belakang singa paling-paling teruk pun kena tekam. Mati fizikal okey. Untuk orang beriman kan, dia jaga iman kan. Tapi kalau jalan belakang wanita, memang perempuan tu tak boleh terekam. Kan kalau terekam pun tak mati. Jadi fizikal tak mati, tapi iman rosak. Saya cerita pengalaman masa saya belajar kat UIA dulu kan belajar dengan banyak foreigner kan kat UIA. Masa tu kelas tu ada banyaklah foreigner. Antaranya masa tu tengah berjalan menuju ke kelas kan. Tengah jalan tu saya duduk belakang, kemudian depan saya tu ada pelajar lelaki, orang Palestin kan. Depan dia ada pelajar perempuan Arab. Dia memang pakai jubah hitam, semua hitam-hitam tu lah kan, yang Arab yang pakai hitam atas sampai bawah tu kan. Tapi sebab bentuk dia kan, ada bentuk, lepas tu kain tu kadang-kadang memang hitam tapi jenis kain kan, menampakkan bentuk. Nak ceritanya jadi apa, saya jalan belakang tu saya nampak apa jadi depan saya kan. Lelaki ni Palestin, memang dia jaga pandangan. Nampak dia tunduk, dia tak melina pun mata dia tunduk pandangan.
Tiba-tiba dalam, sebab jalan tu panjang, koridor tu panjang sangat, tak berapa ratus meter gitu kan. Jadi lama sangat jalan belakang perempuan ni. Sampai tiba-tiba satu masa tu tiba-tiba dia astagfirullahaladzim. Gitu. Dia pegang, tiba-tiba dia pegang hidung dia tu kan, tengah mata dia tu, astagfirullahaladzim, dia tunduk. Saya fikir, apa dia nampak? Dia nampak yang kat depan dia lah. Mungkin kebetulan angin tiup ke macam mana kan. Maksudnya orang yang jaga betul-betul pandangan memang akan rosaklah iman. Bagi lelaki boleh hilang ingatan. Kan? Pernah jadi satu kejadian di shopping mall. Naik eskalator kan. Suami isteri ni berdua. Isteri kat bawah, suami tangga atas dia. Depan dia ada Chinese. Chinese pakaian dia kita tahulah kalau pergi shopping kan. Memang dia pakai, kiranya depan tu kan maknanya betul-betul depan mata lah. Yang nampak tu semua kan. Sampailah, memanglah lelaki tu diam, dia takkan tiba-tiba nak melatah kan. Tapi sampai di atas eskalator, tiba-tiba suami tu diam. Diam tu macam terdiam gitu. Sampai dia lupa nak pergi mana. Sampai isteri dia tengok suami dia lain-lain, kata, bang, kita nak pergi sini. Oh ya ke? Dia hilang ingatan lah tu. Kesian kat dia kan? Kesian sebenarnya. Sebenarnya kalau betul kita tolong jaga cara dia kan. Cepat-cepat kita duduk celah tu. Suami tengok kita tak apa. Jangan dia tengok orang lain. Pasal apa tengok kita dia tak hilang ingatan? Kadang-kadang hilang juga. Cuma tak parah sangat sebab tak ada setan kacau kat situ. Kan? Tapi memang dia boleh mengganggu kekuatan ingatan, hafalan. Dia memang, itu kan maksiat kan. Dan bagi lelaki, pandangan mata itulah yang paling susah nak dijaga. Sebab Allah bagi satu lagi fitrah, mata dia yang lebih tajam daripada kita. Mata lelaki lebih tajam pada wanita. Atas satu keperluan, Allah bagi tanggungjawab lelaki untuk berjihad di medan perang. Di medan perang, mata memang kena tajam. Kalau mata tak tajam, nampak musuh kat depan je. Main dari kanan, kiri, belakang, dia tak nampak dah. Kan bahaya tu. Wanita tak perlu mata terlampau tajam. Kalau tajam sangat, nanti pergi rumah orang, sampah bawah meja pun kita nampak. Lepas tu balik membawang kan. Langsir di sebalik langsir pun kita nampak. Itu susah, tajam sangat. Ataupun masuk je rumah orang, tiba-tiba langsir bilik dia ditiup angin. Nampak terus dalam bilik. Tak ada faedah kita nak mata tajam buat apa gitu. Kan? Cuma ada sebagian wanita yang Allah bagi mata tajam ni untuk, maknanya wanita ni memang boleh pergi medan perang. Kan ada kan di kalangan sahabat yang memang pergi medan perang. Tapi tak semua. Tu segelintir, kecil je. Minoriti. Umumnya memang kita tak payah mata tajam. Kan mata tak tajam pun kita pergi rumah orang, selak alas meja. Tengok kok ada semut bawah meja kan. Kan rajin, perempuan rajin belek. Kan pergi rumah orang dibelek pasu bunga. Kan nak tanya bunga beli kat mana. Tapi kita belek-belek habis. Belek-belek tu nak kena jaga-jaga. Ada yang boleh bawa dosa kan? Kalau pergi rumah orang, ni ada adab. Adab dia kalau kita ketuk pintu rumah orang ataupun picit loceng, jangan berdiri depan betul-betul pintu dia. Yang sampai menyebabkan bila dia buka pintu, terus kita nampak dalam rumah dia. Yang tu dari segi adabnya sepatutnya kita berdiri, contoh kata kalau ni pintu rumah dia, yang tu dalam rumah dia, kita berdiri menghadap sana atau menghadap sana. Menghadap tepi. Jadi bila dia buka pintu rumah, kita tak nampak dalam rumah. Sebab bila nampak dalam rumah itulah kita ni kan boleh kan. Nampak pula tiba-tiba ada sebukit pakaian yang belum berlipat. Apa kata? Mula adalah kan pendapat-pendapat, fikiran-fikiran kita tu. Jadi tu tak perlu kadang mata kelambu lagi bagus lah. Daripada tajam sangat. Tapi dalam masa yang sama, matanya tajam, mata lelaki tajam, tapi perlu menjaga pandangan. Sebab tu kita bekerjasama sebenarnya sebagai wanita, kita jaga aurat kita untuk membantu lelaki mudah menundukkan pandangan. Itu fitrah kita sebagai wanita yang kita sebut tadi sebagai hubus syahwat, perhiasan dunia, adanya kecintaan kepada syahwat dan maknanya termasuk dalam unsur dunia ni yang memenuhi syahwat orang atau kita syahwat ni sebenarnya nafsu. Kita duk terjemah kod Melayu nafsu. Tapi nafsu dalam bahasa Arab bukan Melayu, bukan nafsu yang kita sebut kod Melayu. Ini antara terjemahan Melayu yang tak sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kepada nafsu ialah syahwat. Kalau nafsu, bahasa Arab ada nafsu juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Nafsu maksud dia jiwa. Jiwa. Setiap yang hidup. Jiwa lah, maknanya kan kita kalau ada berita, misalnya berita aksiden, dia akan sebut kemalangan ini melibatkan 3 jiwa. Kan dia tak sebut 3 orang kan. Sebut 3 jiwa. Sebab sebenarnya memang jiwa tu maksudnya kita ni lah. Jadi nafsu tu sebenarnya kita, bukannya hawa nafsu. Satu lagi hawa. Ada yang mengaitkan hawa ni, kenapa hawa nafsu tu guna perkataan hawa sama macam hawa isteri Nabi Adam. Katanya sebab perempuan lah yang banyak nafsu. Kan? Ada kata nafsu 9. Pernah dengar? Baik. Nombor 1 gini, kalau itu hujannya hawa tu, tu kita perlu ketahui hawa yang kait dengan nafsu dengan hawa yang isteri Nabi Adam, ejaan kot bahasa Arab dia totally berbeza, sama sekali berbeza, tak ada persamaan langsung. Yang pertama, hawa nafsu tu ejaan Arab dia pakai ha bulat, waw, alif maksurah. Ha bulat, tak ada buat, tak apa, boleh bayang kan? Ha bulat, waw, alif maksurah. Alif maksurah ni ya yang tak ada titik. Itu hawa, yang kata hawa nafsu. Baik, kemudian hawa yang tu dia bukan mesti tak baik lah kan, tapi dia hawa lah, satu perasaan yang datang daripada diri kita. Baik, hawa yang isteri Nabi Adam tu ejaan dia ha pedas. Ha tu bukan ha bulat tadi, ha jim ha tu kan. Ha tu ha, waw, alif, hamzah. Jadi bacaan sebenarnya hawa. Dia bukan hawa, dia hawa. Hawa dengan hawa. Kod Melayu dua-dua jadi hawa sebab yang pertama kita punya ha bulat dengan ha kita dua-dua hish. Kita tak ada hish lain kan. Semua hantu kan. Hish kita tu hantu semua. Kan? Lepas tu yang keduanya kita alif ke hamzah ke alif maksurah ke semua A. Semua sama. Jadi akhirnya orang anggap dia hawa, dua-dua hawa. Padahal dia tak ada kaitan pun. Okay? Jadi kalau contoh nafsu, mungkin yang dimaksudkan dengan akal 1, nafsu 9 dia kata kan. Maksud dia dari segi akal, kalau akal kurang itu yang Nabi sebutkan. Kurang akal yang Nabi maksudkan bukannya maksud dia kurang akal 3 suku maknanya. Tak, bukan yang tu. Yang Nabi maksudkan dengan kurang akal adalah bahawa kita ni ketika menjadi saksi seorang lelaki bersamaan dengan 2 perempuan. Dan ayat Quran yang menjelaskan hadis ini adalah berkaitan dengan hutang piutang. Jadi hutang ni dia perlu ada saksi. Dan saksi ni dia kena ada 2 lelaki. Kalau tak ada 2 lelaki, 1 lelaki, 2 perempuan. Maksudnya nilai 1 lelaki bersamaan dengan 2 perempuan. Itu maksud dia kurang akal. Bukan maknanya akal 3 suku dah. Sebab ada faktor kan? Salah satunya dia cerita dia tentang saksi. Saksi ni adalah pekerjaan di luar rumah. Benda yang kita kena buat bukan kerja dalam rumah. Wanita ni Allah cipta, fitrah kita tu semuanya melengkapi keperluan kita untuk melaksanakan tugas dalam rumah. Jadi wanita ni memang tempat dia dalam rumah. Jadi kita cukup expert kalau dalam rumah. Kan cari bawang jumpa kan, cari baju jumpa kan. Ada semut seekor bawah meja nampak. Kan dalam rumah tu. Tapi kalau keluar masuk hutan, ada harimau tunggu kat tepi tak nampak. Sebab dia duduk dalam semut. Orang lelaki nampak. Kita pasal apa tak nampak? Pasal kita tak dicipta untuk luar rumah. Itu yang bawa kereta kena sondol kat belakang tak nampak. Kan kereta belakang sondol-sondol nak potong, kita tak nampak dia. Kita kata, oh saya tak ada mata di belakang. Orang lelaki tak ada mata juga kat belakang, tapi dia nampak. Nampak tu sebab tajam dia. Jadi maknanya bila wanita ni Allah cipta dengan segala kemampuan kita untuk mengorganisasi, menguruskan rumah, sebab Nabi SAW bagi tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nabi bagi tahu setiap daripada kita ni adalah pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepimpinan kita. Dan wanita disebutkan adalah ra'iyah fi baiti zawjiha. Kita adalah pemimpin dalam rumah suami kita. Maksudnya dalam rumah tu kitalah queen of the house. Kitalah dia ketua dalam rumah tu. Jadi bila kita ketua dalam rumah, awak risau macam ada sedia baju ke?
Kan ada yang naik motor lagi kat sini. Saya naik motor tapi saya tak risau. Sebab saya suka bila hujan. Boleh main hujan. Kadang bila makcik-makcik main hujan orang ketawa, tapi kalau duduk atas motor orang kesian dia. Padahal kita nak main hujan juga atas motor, tak apa. Ada yang naik motor ke kat sini? Tekuk risau. Baik. Lepas tu semalam lepas juga. Semalam pun saya ada kelas. Jauh juga daripada rumah saya, dalam 40 minit gitu kan. Tak sejauh ni lah. Naik motor juga. Balik tu hujan lebat. Sedap lah main hujan ni. Tapi boleh dengar jelas ke? Macam kuat. Baik. Jadi maknanya wanita ni adalah ketua dalam rumah dia. Maka kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, kita punya kehebatan tu dalam rumah. Sebab tu kadang-kadang suami duduk dalam rumah tak nampak hebat dia. Kita nampak dia tidur je, kan? Dia nampak tidur manjang tu yang rasa kita rasa kita lagi hebat kan. Kita kerja tak berhenti pagi sampai petang. Tak, dia kalau nak nampak hebat suami, jangan dalam rumah, keluar. Dia kan ni kalau nak buat perumpamaan, wanita umpama kucing, laki umpama harimau. Harimau ni masa duduk dalam sangkar macam kucing je kan. Dia tidur, makan, begitu-gitu lah dalam sangkar. Tapi nampak dia hebat masa dia duduk atas pentas. Dia boleh melompat celah api kan. Dia boleh dia boleh buat aksi-aksi kat circus lah kan. Yang kita nampak hebatnya kan. Sebab dia punya pentas memang itu. Jadi Allah memang cipta lelaki tu untuk jadi harimau kat luar. Kan? Sebab tu kalau lelaki yang faham konsep ni, satu, dalam rumah biarlah isteri tu jadi queen of the house. Biar dia yang tetapkan, biar wanita tu yang tetapkan rumah tu nak bentuk macam mana, nak susun macam mana, dia tak kacau. Sebab dia tahu kalau rumah memang ketua dia perempuan, dia ketua kat luar. Queen control. Dia gini, ada istilah queen control tu macam mana pula? Baik, kita queen of the house bukan queen control. Beza dia apa? Queen of the house, kita yang design, kita adalah ketua kepada rumah, objek. Rumah, kursi, sofa, dapur. Queen control ni, dia pergi control orang. Kalau orang bukan kita punya, bukan bawah jajahan kita. Jajahan kita barang-barang dalam rumah je. Kalau orang tu suami, ayah dia yang kena control. Jadi walaupun kita queen of the house, tetap juga dalam rumah suami yang kawal kita. Suami yang ketua kita. Bila kita tiba-tiba nak kontrol orang, tu jadi queen control. Tu silap. Kita bukan queen yang kontrol orang. Sebab itulah sebenarnya kalau kita nak faham kenapa jadi banyak kes ibu mertuaku. Tak biasa dengar bapa mertuaku. Pasal apa pak-pak mertua tak bergaduh dengan menantu? Satu sudut dia tak kisah, dan sebenarnya sudut yang lain, jajahan takluk tak sama. Jadi orang lelaki, dia punya takluk, jajahan takluk dia adalah orang-orang manusia yang ada di bawah kepimpinan dia, dan dia sentiasa berbeza. Maknanya ayah tu dia punya kepimpinan, dia kena pimpin anak-anak dia, kan? Orang lain kan, kalau anak lelaki dia pula kahwin, ataupun menantu lah kan, biasa gaduh dengan menantu katalah menantu dia kahwin, maka dah secara sah-sah dalam Islam pun dah bagi tahu yang asalnya anak dia di bawah pentadbiran dia, bila kahwin dia dah bawah suami. Jadi benda tu jelas, tak payah gaduh lah, sebab orang ni beza-beza, yang dia nak jaga, yang dia nak pimpin tu beza-beza. Tapi kalau perempuan, sebab kita punya jajahan takluk tu barang tu sama bila duduk satu rumah, periuk yang sama kan? Dapur yang sama, sofa yang sama, itu yang perang. Sebab rakyat sama, queen dia dua. Jadilah bergaduh kan. Jadi periuk tu mak simpan cara ni, menantu simpan cara ni kan, gaduh, salah cara. Basuh cara salah juga, beza cara, bukan salah sebenarnya kan, beza lah. Mak cara lain, menantu cara lain, jadilah bergaduh. Tapi kalau orang tak ada masalah, dia pergi mana-mana, orang dia sentiasa beza. Lepas tu ayah tak gaduh sangat dengan menantu, pasal memang beza. Dan dalam masa yang sama memang dia tak main emosi sangat. Orang lelaki ni Allah bagi dia lebih rasional kan, wanita ni yang lebih kepada emosi. Jadi mana bila emosi kita main perasaan.
Di situlah bila kita faham sekarang ni fitrah kita sebagai wanita, nak buat apa tak kita faham semua tu. Untuk apa? Sebab kita nak kawal. Kita tak mahu fitrah-fitrah tu kemudiannya jadi alasan untuk kita terus melakukan dosa, menyakiti orang lain, kan? Untuk kita ikut segala perasaan-perasaan kita. Contohnya, kalau misalnya kita tahu fitrah kita, satu lagi bila kita ada dalam keadaan haid misalnya, ataupun sebab adanya haid pada diri kita, ataupun yang mungkin dah menopause, ada perubahan hormon dalam badan kita. Hormon ni setiap kali dia berubah, dia akan membuatkan fikiran dan perasaan kita berubah. Tu yang kadang-kadang satu hari bulan orang cakap benda yang sama, kan? Kita okey, 15 hari bulan dia cakap benda sama, kita marah. Pasal hormon berubah. Hari ni misal kata 10 hari bulan, suami belikan biunsuk pukul 10 malam. Bawa balik biunsuk 10 malam. Kita pun kata, bestnya, memang tengah lapar bawa balik pula kita punya makanan kegemaran, kan? Sedapnya ni biunsuk utara lah tu, kan? Yang sedap ni, kan? Kita makan dengan penuh selera. 21 hari bulan dia bawa balik biunsuk pukul 10 malam, kita mengamuk. Ni apa bawa balik makanan malam-malam ni? Biunsuk lah tu, gearbox lah tu, kan? Lemak punya lah banyak ni, nak suruh kita gemuk lah ni. Lepas tu bila kita dah gemuk nak cari lain ni. Lain pula yang dipikir. Pasal hormon bertukar. 10 hari bulan hari tu hormon happy tengah banyak. Tukar naik turun estrogen, progesteron tu bertukar perasaan kita. Kadang-kadang kita tak perasan, kita punya emosi tu berubah. Ada tarikh tu kita sedih je. Ada orang dia rasa nak marah je. Ada orang dia rasa nak duduk sorang-sorang. Ada orang dia rasa nak jumpa orang je. Tapi tak sama. Cuba tengok tarikh-tarikh tu. Cek balik. Kadang-kadang kita tak perasan perubahan tu berlaku, yang perasan orang keliling kita. Tapi dia orang tak faham lah, sebab dia orang tak tahu kita tu punya jadual haid macam mana. Situlah bila kita tahu kita ada fitrah macam tu, maka kita nak usaha untuk jaga. Bila sampai saat menopause pun satu lagi keadaan akan berlaku pada badan kita, kan? Rasa tak selesa, semua tu mengubah emosi. Wanita yang solehah, kalau kita tengok dalam sejarah, adalah wanita yang pandai dan bijak mengawal emosi dia. Sebab yang paling susah untuk dikawal adalah emosi bagi wanita. Sebab tu haji, antara ibadah yang haji adalah ibadah yang kalau wanita kerjakan, kita boleh dapatkan pahala sama macam laki berjihad fi sabilillah. Orang laki pergi perang, kita tak payah pergi perang, haji je, pahala sama. Itu kan ada sahabat zaman Nabi SAW. Waktu tu bila disebut tentang fadilat, kelebihan berjihad di jalan Allah, tentang kelebihan berjuang ke medan perang ni, sahabat ni dia kata, ya Rasulullah, kami nak juga mati syahid, kami nak juga perang dapat pahala besar macam ni, kenapa kami tak boleh pergi? Ini semangat orang beriman ni, dia nak beramal tanpa alasan, tanpa kata kita ni lemah, kita ni tak mampu. Tak, dia kata kami nak juga. Maka Nabi jawab, kalau kamu wanita nak pahala macam orang pergi medan perang, senang je, kamu tak payah pergi medan perang, kamu pergi haji je. Itu kita nak faham kenapa haji untuk orang lelaki dengan haji untuk orang perempuan pahala tak sama. Situ beza dia. Kita kata kalau dari segi amal, kita boleh beramal dengan amalan-amalan tertentu yang sesuai dengan kita, yang itu akan menjadi sebab kita ke syurga. Tapi kadang-kadang amalan yang sama, pahala tak sama. Haji sama, tapi pahala tak sama. Kenapa? Salah satunya, haji ni kalau nak dapat haji yang mabrur, haji yang Allah terima, salah satu kaedah dia ialah jaga mulut, kan? Jaga lisan. Sedangkan antara lelaki dan wanita, secara fitrah penciptaan dia, siapa lagi banyak cakap? Perempuan. Mungkin ada kat sini yang pendiam kata, suami kita lagi banyak cakap. Itu suami kita. Kita tak cakap tentang individu, kita bercakap tentang keseluruhan. Laki dan wanita, memang ada kajian psikologi memberitahu laki ni bercakap sehari dalam sekitar 7,000 patah perkataan sahaja, dan wanita tu berpuluh-puluh ribu, berkali-kali ganda. Dan cara meluah perasaan pun bagi lelaki, cara dia nak mengatasi masalah. Kalau dia ada masalah, kan, dia diam. Tapi cara wanita mengatasi masalah ialah dia cerita. Itu beza. Sebab tu kalau kita bercerita lah pasal masalah kita, suami diam. Tu kita mula marah, abang dengar ke tidak ni?
Sebab dia tak jawab apa pun. Bagi dia tengah hadap ni masalah tu. Kan? Dia diam je. Bagi dia sedang menyelesaikan, dia diam. Kita pula tengok dia diam, tak pernah bercerita, kita tanya, abang ni tak ada masalah ke? Dia tu bagi dia, kalau dia diam tu maknanya dia ada masalah. Kan? Dan dia boleh hadam masalah dia tu macam span kan. Dia macam span je, dia diam, dia serak, semua lepas tu dia mengalir hilang macam tu je. Itu cara dia. Maknanya untuk dapatkan haji yang diterima di sisi Allah, untuk wanita susah, lebih susah daripada lelaki. Sebab nak jaga mulut, jaga lisan ni. Dalam masa yang sama, susah lagi nak jaga lisan kita. Sebab haji ni penat. Dia kan aktiviti dia fizikal kan. Yang biasa pergi haji ataupun umrah memang fizikal. Dan maknanya kita memang akan lebih penat daripada orang lelaki. Dan secara faktanya gitu. Ini kan kalau nak bagi orang lelaki faham kan, bahawa kita ni sebenarnya wanita, kalau berjalan kaki pada jarak yang sama dengan lelaki, kita adalah jauh lebih penat. Nak tahu macam mana? Ni pakai jam smartwatch. Smartwatch ni dia ada langkah kaki. Ni saya duk pakai dengan suami. Pergi mana-mana, kami kan kalau kita pergi tempat yang jauh kan, overseas ke mana ke, kita kan akan berjalan sama-sama kan. Kalau dalam Malaysia mungkin kita naik-naik kan, jalan masing-masing. Ataupun boleh juga dalam Malaysia kita pergi taman mana-mana ke, jalan sama-sama tu. Jalan sama-sama tu nanti habis sampai satu pot, tengok langkah siapa lagi banyak. Biasanya langkah perempuan. Maknanya bila langkah kita lebih banyak pada lelaki, padahal kilometernya sama, jaraknya sama, langkah kita lebih banyak, bermakna kita lebih penat. Sebab kita angkat kaki lebih banyak. Kenapa perempuan lebih banyak langkah kaki dia? Sebab biasanya wanita lebih rendah pada lelaki. Umumnya kan macam tu kan. Baik. Dan kalaupun sama tinggi ataupun lebih tinggi, belum tentu juga langkah perempuan lebih besar pada lelaki. Sebab wanita ni memang untuk melangkah kaki dia lebih susah pada lelaki. Allah cipta kenapa kita jalan boleh berlenggok-lenggok tu, sebab susah. Makin susah makin berlenggok. Tu yang kalau pakai kasut tinggi lagi lenggok. Pasal apa? Susah tu nak jalan. Kalau berlari tu tak tahulah nak bayang. Susah. Orang lelaki masa bila kita boleh nampak dia berlenggok-lenggok? Masa sakit ataupun jadi sotong. Tapi masa dia sakit nampaklah sengit sikit kan. Sengit. Kalau sihat tak kan? Sebab memang Allah dah cipta dah, sebenarnya keperluan lah memang wanita tu diciptakan sampai kepada langkah kakinya saja dah cukup untuk mendamaikan kehidupan seorang suami dalam rumah tangga. Jadi itu keperluannya kan, kita dalam rumah kan keperluan kita. Allah cipta kita dengan fitrah yang sesuai dalam rumah. Tapi maknanya kesannya bila keluar kita akan lebih penat. Jadi bila pergi haji, kita kena tawaf sama-sama 7 pusingan. Sa'i sama-sama juga, 7 juga kan? Maknanya kena pergi melontar, kena pergi Mina, semua sama dengan orang lelaki. Tapi dengan sebab itulah pahala kita lebih. Sebab Allah yang cipta kita, Allah tahu kalau kamu pakai smartwatch sama-sama pergi haji, boleh tengok mungkin 3 kali ganda kita punya langkah banding dengan dia. Sebab tu perjalanan jauh kan? Dah kita kalau nak pergi toilet pun lagi susah pada lelaki. Sebab toilet perempuan biasanya lagi penuh pada lelaki. Perempuan kan suka pergi toilet. Lepas tu bilangan toilet, lelaki punya bilangan toilet lagi banyak pada perempuan. Kenapa lagi banyak? Sebab memang biasanya yang pergi Mekah tu lebih banyak lelaki daripada perempuan. Perempuan tak banyak. Jadi memang dia sediakan toilet lelaki lagi banyak. Tapi masalahnya perempuan ni lama. Dalam toilet dia lama. Memang susah lah kita kata kalau dari segi pergerakan apa semua susah. Susah itu mendatangkan pahala yang lebih banyak. Solat sekalipun, solat lelaki dengan wanita tak sama juga pahala. Sama-sama solat, tapi sebab orang lelaki dia boleh dari luar tempat wuduk terus berdiri kat saf, terus angkat takbir. Kita tak boleh lagi, kena keluarkan telekung dalam beg. Nak pakai telekung semua tu kan susah payah. Jaga aurat, nak pastikan rambut tak keluar, semua tu ada pahala. Jadi sebab tu wanita ni buat je 4 ibadah kan yang Nabi sebut. 4 ibadah ni kita buat je 4 ibadah ni, maka kita dah boleh mendapat kunci pintu syurga. Sedangkan lelaki buat 4 ibadah ni juga tapi tak dapat. Dia kena buat lagi yang lain. Itu yang pertama adalah solat 5 waktu, yang kedua puasa pada bulan Ramadan, yang ketiga mentaati suami, dan yang keempat menjaga maruah diri kita. Tak berat, tak susah. Tapi sesuai dengan fitrah kita juga yang Allah bagi. Banyak kelemahan, banyak lemahnya kita kan. Secara zahirnya orang nampak kita lemah, tapi di situ kita juga mudah untuk ke syurga.
Jadi kalau cerita wanita banyak dalam neraka, wanita juga banyak dalam syurga. Wanita dalam neraka banyak ni, ada ulama kata yang pertama sebab memang bilangan wanita banyak, lebih banyak pada lelaki. Tapi yang kedua juga adalah bukan nak cerita wanita banyak dalam neraka, tapi hadis tu sebenarnya nak bagi tahu tentang apakah dosa yang biasa wanita lakukan yang menyebabkan dia boleh masuk neraka. Maksudnya kebanyakan wanita dalam neraka tu buat dosa apa gitu. Ada dua dosa kan yang biasa wanita lakukan yang menyebabkan yang kira kebanyakan wanita dalam neraka tu sebab dia dua dosa. Yang pertama, mulut. Banyak melaknat, banyak mencela orang, mencaci maki. Mulut lah, masalah mulut. Memang mulut kita power kan. Tadi kita contoh mulut juga. Baik, dan yang kedua adalah kita tidak mensyukuri pemberian daripada suami. Maksudnya suami bagi nafkah, kita kata tak bagi kan? Ni banyak kes kan. Maknanya suami bagi nafkah, kita kata suami tak bagi apa pun. Kita baru beli barang sikit, barang rumah sikit, kita dah kata semua kita yang beli gitu kan. Jadi itu banyak menjadi sebab wanita dalam neraka. Baik, InsyaAllah saya kira sekadar tu ada soalan ke? Tak ada. Tak ada buka soalannya. Baik, sampai sekadar tu mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua. Wahai para muslimah, para wanita kan, bersyukurlah, ya syukurilah diri kita sebagai wanita. Allah mencipta kita sebagai wanita dengan segala bentuk keadilan Allah SWT. Bahawa kalau kita rasa kenapa aku macam ni, kenapa perempuan ni susah ke ni, tak, semua tu seimbang dengan pahala yang Allah akan bagi kepada kita. Wallahu alam. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas.